Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Syakban 22 Mac. Bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Pemandu Wira pukul penunggang basikal. Kes pukul penunggang basikal di Perak semalam. Polis telah memanggil pemandu kereta Proton Wira berwarna biru yang bertindak demikian di lampu isyarat berhampiran Pasaraya Aeon Sri Manjung. Ketua Polis Daerah Manjung, Asisten Komisioner Nur Omar Sapi berkata pihaknya mengesan penularan satu video berdurasi 52 saat dimuat naik semalam yang memaparkan seorang lelaki berusia 30-an menaiki kereta jenis Proton Wira berwarna biru memukul seorang lelaki yang sedang menunggang basikal. Katanya siasatan mendapati kejadian terbabit berlaku pada 13 Mac lalu dan pemilik kenderaan tersebut dikenal pasti merupakan seorang lelaki warga tempatan yang berasal dari Air Tawar Lumut. Tambah Nur Omar, polis juga mengenal pasti suspek yang memukul penunggang basikal itu merupakan rakan kepada pemilik kenderaan tersebut. Manakala penunggang basikal dipercayai warga asing masih belum dikenal pasti dan sehingga kini mangsa belum tampil membuat laporan berhubung kes itu. Rakaman video berdurasi 53 saat yang dirakam menggunakan kamera papan pemuka itu memaparkan seorang lelaki yang memandu kereta Wira secara tiba-tiba berhenti di susur kiri jalan dan keluar dari kenderaan sambil memegang sebatang besi. Lelaki terbabit kemudiannya bertindak di luar kawalan dengan memukul seorang penunggang basikal yang berhenti di lampu isyarat itu beberapa kali. Kes buli dilihat seperti tidak berkesudahan. Terbaru melibatkan kanak-kanak 11 tahun maut didakwa dicekik, disepak dan dihempas oleh senior rumah anak yatim gara-gara wang RM4. Menurut pakar motivasi yang juga kaunselor Hushim Saleh, kebanyakan kes melibatkan kedudukan keuangan mangsa dan pemangsa atau perbezaan darjat. Syahirah Sukri ada laporannya. Menurut Hushim Saleh, cara didikan daripada rumah juga menjadi salah satu faktor kes buli wujud selain daripada perbezaan kedudukan. Jika dari rumah didikannya salah, ia membawa ke sekolah atau asrama. Rasa tidak senang atau benci terhadap golongan tertentu dilepaskan kepada mereka yang lemah. Pemangsa lebih cenderung membuli apabila ada yang menyokong perbuatan mereka. Dan biasanya kalau di asrama ni, kenapa perkara ni boleh berlaku? Sebab apa? Biasanya anak-anak ni dia duduk dalam satu bilik itu ramai dan sebagainya, dan di situ ada yang berkemampuan, ada yang sederhana, ada yang miskin, ya. Jadi kat sinilah akan berlakunya kita kata buli membuli. Jelasnya lagi, anak-anak muda perlu ditanam sikap memaafkan dan tidak menyimpan dendam sesama mereka. Tetapi jika dibuli, mereka harus mempertahankan hak mereka agar tidak mudah ditindas dan melaporkan kepada pihak berkuasa. Sementara itu, beberapa orang awam yang ditemui berkata, penggunaan gadget dan pengaruh media juga memainkan peranan dalam pembentukan sahsiah. Pertama sekali pada gadget lah. Kelebihan orang kata information yang terlalu luas dan mudah dan boleh dikecapi oleh budak-budak juga, kan, terutama di bawah umur lah. So ini salah satu punca lah bagi saya. Yang kedua, pengaruh rakan-rakan sebaya. Kemungkinan besar lah bagi saya tengok ialah TV program. Bukan kata TV program tak bagus. Sebagai parents, dia kena kawal dia punya anak, ini program tak boleh tengok sebab ada 13 plus semua kan. Mereka hanya boleh tengok yang anak-anak punya program, then okey. Dalam masa sama, ibu bapa juga perlulah menunjukkan tingkah laku yang baik di depan anak mereka supaya kanak-kanak tidak terikut dengan akhlak yang tidak baik. I see attitude start from even parents. Parents should be avoid, don't show your anger depan anak kecil. Itu memang buli mula dari rumah. Lepas tu tepi jalan kadang-kadang bukan aja budak kecil, budak sekolah tau. Orang besar pun nak pukul isteri ke, nak pukul dia punya anak, jangan buat di pandangan orang banyak. Because a lot of eyes and some of them even capture your
your gambar. Dalam badai itu, ramai juga ibu bapa risau jika anaknya terbabit dalam gejala buli sama ada dibuli atau pembuli walaupun di bawah pemantauan mereka. Risau, sangat-sangat takut dia dibuli dan sangat-sangat takut dia sebenarnya pembuli. Sebab kadang-kadang kita tak tahu anak kita mungkin baik depan mata kita tapi sebenarnya dia adalah pembuli. Saya takut, sangat-sangat takut sebenarnya. Sebab saya pun tak mampu nak pantau aktiviti anak saya 100%. Dan yang lebih takut di belakang kita apa dia buat tu sebenarnya. Walaupun kita nampak semua baik tapi kita takut ada aktiviti yang kita tak tahu sebenarnya. Gejala buli dalam kalangan anak-anak muda seperti sudah dinormalisasikan. Sampai bila perkara ini akan berterusan walaupun sudah banyak aktiviti kesedaran telah dilakukan dan siapakah yang harus dipersalahkan serta bertanggungjawab dalam hal ini. Syahirah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, di Pahang, keluarga mangsa buli redha dengan kematian Muhammad Hafdan 11 tahun. Bapa mangsa Kurbaini Azhar Rahimi berkata, pihaknya menyerahkan semua kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan anaknya yang maut disyaki dibelasah rakan di rumah anak yatim. Kita redha pasal dia sekolah pun sekolah yang tafiq kan, yang bagus ni. Mana kita redha lah benda ni. Dah nak berlaku kan macam ni, ada lagi anak-anak dia, anak-anak kawan-kawan dia yang dengan dia lah. Tak ada lah rasa dendam tak ada. Oi, tak boleh. Itu bukan yang kerja kita lah tu. Bukan bidang kita lah. Nak berdendam dengan orang kan. Tak ada lah. Kita minta doa sama-sama pemudahkan jenazah tu jadi untuk dia angkat ke syurga lah. Jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkumpulan Islam Kampung Gelugur, Kuantan kira-kira 3.30 petang tadi dihadiri keluarga terdekat dan pelajar kompleks rumah anak yatim dan miskin berkenaan. Korbani dalam pada itu bersyukur kerana urusan pengebumian arwah anaknya berjalan lancar. Dia turut memaklumkan kepada pihak pengurusan dan rakan-rakan mangsa agar memaafkan arwah sekiranya anaknya itu ada melakukan kesilapan. Semalam Berita Al-Hijrah melaporkan seorang penghuni sebuah rumah anak yatim maut dibelasah rakannya di sebuah kompleks rumah anak yatim dan miskin di Kuantan. Dalam kejadian Ahad lalu, mangsa dilaporkan telah disepak, dicekik dan dihempas ke lantai sehingga tidak sedarkan diri di surau kompleks berkenaan hanya kerana disyaki mengambil duit sebanyak RM4. Suspek yang berumur 16 tahun itu masih direman sehingga 27 Mac ini dan siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bekas Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation Jacob didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan memperdayakan ahli lembaga pengarah syarikat melibatkan pelaburan RM9.4 juta di dua syarikat 3 tahun lalu. Datuk Kamaruzaman Abu Kasim bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu. Sementara dilabur dalam syarikat World Logistics Council Limited. Selain itu, kira-kira RM5.26 juta juga dilabur dalam syarikat World Logistics Council Americas LLC yang mana ALP Jacob tidak akan berbuat demikian. Polis Johor memanggil 10 individu untuk merakam percakapan bagi membantu siasatan dalam insiden konvoi kenderaan mewah di kilometer 34 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran susur keluar sedenak Jumaat lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Kamaruzaman Mahmat berkata, siasatan akan dijalankan mengikut 3 elemen iaitu memandu secara melulu, merusuh dan menghalang lalu lintas. Kerana mereka pun yang pemandu satu perempuan itu telah membuat laporan polis, dia dipukul dan kita telah hantar ke hospital dan kita akan siasat dalam tiga angle lah. Okay? Satu angle memandu secara melulu, kedua itu memukul pemandu seorang perempuan dan juga ketiga adalah membuat halangan di jalan raya. Tiga isu ini kita akan siasat. Baru-baru ini tular di media sosial satu video berdurasi 1 minit 14 saat yang menunjukkan sebuah Ford Ranger dipandu secara berbahaya sehingga menyebabkan berlaku pelanggaran dengan sebuah kenderaan daripada kumpulan konvoi Lamborghini. Difahamkan pemandu Ford Ranger itu cuba memotong konvoi kenderaan Lamborghini secara zigzag sebelum berlanggar dengan salah sebuah kereta di dalam konvoi berkenaan ketika cuba memasuki lorong kiri. Disebabkan pelanggaran itu, konvoi Lamborghini berkenaan tidak berpuas hati dan telah menghentikan kenderaan di tengah-tengah lebuh raya sebelum berlaku perselisihan faham antara pemandu Ford Ranger dan kumpulan berkenaan.
Datuk Kamarul Zaman berkata individu yang dipanggil itu dikesan berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV di Lebuh Raya Terbabit dan jumlah individu yang akan dipanggil juga mungkin lebih daripada itu. Bungkusan beg plastik dihanyutkan ke laut sebelum runner datang ambil. Itu taktik terbaru penyeludup dadah yang berjaya dikesan APMM Kuala Perlis dalam cubaan kumpulan itu membawa masuk ganja mampat dari negara jiran melalui 2 lokasi berasingan. Timbalan Pengarah Operasi APMM Kedah Perlis, Kapten Maritim Saliza Ahmad berkata, menerusi operasi itu pihaknya merampas 446 kilogram ketulan ganja mampat bernilai 2.2 juta ringgit. Kesemua ganja itu ditemui terapung pada kedudukan 4.4 Batu Nautika Barat Muara Kuala Perlis pada jam 10.33 pagi. Manakala satu lagi lokasi 2.2 Batu Nautika Barat Daya Muara Kuala Perlis pada jam 11.15 pagi tadi. Kesemua ketulan ganja mampat dengan anggaran berat 1 kilogram setiap satu itu diikat dalam bentuk segi empat dan dibalut kemas dengan plastik supaya ia tidak dimasuki air. Dia ada 2 MO. Satu dia tinggalkan di tengah laut dan dia punya bahagian sebelah sini akan pergi collect. Satu lagi dia apabila dia belum sampai ke posisi yang untuk dia RV dia punya counterpart sebelah sini, bila menyedari ada kehadiran pihak berkuasa dia akan terus campak ke laut dan terus meloloskan diri ke perairan Thailand. Jelas Saliza, pihaknya percaya ketulan ganja ini untuk pasaran tempatan sekitar negeri di utara Semenanjung, merangkumi Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Hasil siasatan mendapati modus operandi sindiket pengedaran dadah ini beroperasi menggunakan bot fiber dengan enjin sangkut berkuasa tinggi. Berehat seketika selepas ini, dashcam tidak wajar diwajibkan. Alhamdulillah bertemu kembali. Tidak wajar diwajibkan meskipun banyak kebaikan. Itu pandangan penyelidik utama Pusat Pemanduan Bija SDRC Universiti Tun Husin Malaysia Profesor Maria Dr. Munzilah Mat Rohani mengenai penggunaan kamera papan pemuka dashcam yang kini boleh dijadikan bahan bukti kepada jenayah trafik meskipun ia masih belum diletakkan sebahagian daripada akta berkaitan. Jelas Profesor Madya Dr. Muzilah, biarpun penggunaan dashcam dilihat semakin meningkat dan ia boleh membantu jika berlaku sebarang masalah di trafik, namun ia juga perlu dilihat dari sudut golongan yang tidak berkemampuan. Untuk melaksanakan perkara ini, pihak kerajaan perlulah melihat secara menyeluruh. Untuk pemasangan dashcam ini ke atas unit kenderaan persendirian ini, dia melibatkan kos tambahan di mana tidak semua tidak semualah kan mungkin ada yang berpendapat bahawa dashcam ini adalah perlu, tapi masih lagi ada mungkin rakyat yang tidak berkemampuan untuk menyediakan dashcam ini sebagai perhati keselamatan tambahan. Katanya harga peranti tersebut serta kos pemasangannya agak mahal dan ia kebanyakan hanya dipasang oleh mereka yang berkemampuan. Bagaimanapun beliau tidak menafikan pemasangannya kini menjadi aksesori penting bagi sesebuah kenderaan dari sudut keselamatan serta bukti insiden yang tidak diingini walaupun ia belum dijadikan sebagai bahan bukti di mahkamah. Itu adalah salah satu bukti yang sepatutnya diterima oleh pihak mahkamah. Jadi di Malaysia ni kita masih belum ada lagi panduan khusus kan bagaimana untuk menjadikan footage daripada dashcam ni sebagai bahan bukti. So insya-Allah mungkin soon lah kan, tak lama lagi kan pihak kerajaan pun ada mengumumkan perkara tersebut. 2 tahun lalu, Kementerian Pengangkutan memaklumkan mereka bersedia dalam meneliti cadangan penggunaan dashcam untuk kegunaan di mahkamah atau dalam sebarang tuntutan serta sebarang kes perundangan jenayah mahupun sivil. Satu aplikasi digital bagi memudahkan urusan jemaah umrah dan haji telah dibangunkan syarikat Arabiat Gateway Teknologi Sdn Bhd AGT bersama rakan perniagaannya di Arab Saudi Al-Ittihad Asfar Company.
Pengarah AGT Sendirian Berhad, Razmi Alias berkata, aplikasi yang dinamakan Wal Yatawafu itu bagi memudahkan jemaah membuat tempahan dan pembayaran pelbagai perkhidmatan yang disediakan ketika menjalani ibadah berkenaan. Satu dari segi buat pembayaran, sebagai e-wallet platform lah untuk pembayaran. Kedua adalah services untuk kurban pun ada, untuk membuat kurban menunaikan fardu haji. Dan ketiga, seperti saya kata-kata, perkhidmatan services yang ada di Madinah dan Mekah, perkhidmatan skuter untuk kursi roda sebagainya. Sekarang kita bayar cash. Jadi melalui sistem ni tak perlu dah. Jadi jemaah dari Malaysia kata tak perlu bawa banyak cash. Menurutnya lagi, aplikasi ini juga nanti memudahkan pihak berkuasa Arab Saudi mengesan pergerakan jemaah umrah dan haji dari negara ini yang menggunakan aplikasi tersebut. Tambahnya, aplikasi ini akan mula digunakan pada musim haji yang akan datang dengan menyasarkan seramai mungkin jemaah haji dan umrah agar dapat menikmati kemudahan yang tersedia dalam Wal Yatawafu. Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman bersama beberapa pengendali perkhidmatan yang menjalankan operasi perkhidmatan masing-masing di Arab Saudi. Berehat seketika dari kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia. Kunjungi dan terokailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom, cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Malaysia kaya dengan pelbagai hidangan istimewa setiap negeri. Ianya adalah sebahagian keunikan dan identiti negara kita. Makanan menyatukan kita rakyat Malaysia. Jom, cuti-cuti Malaysia. Malaysia mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Selepas ni, 2 kaki tangan sekolah maut ditikam. Laporan luar negara, Presiden China Xi Jinping menggesa siasatan penuh dijalankan dengan segera bagi mengenal pasti punca sebenar nahas pesawat China Eastern yang terhempas semalam sehingga mengorbankan kesemua penumpang dan anak kapal. China turut mengesahkan bahawa tiada warga negara asing yang terlibat dalam tragedi itu. Naib Perdana Menteri Liu He berlepas ke bandar Wuzhou di Guangxi pada malam Isnin untuk menyela usaha menyelamat dan siasatan selepas mesyuarat tergempar kerajaan. Kabinet berkata ia akan menugaskan pegawai bagi mengendalikan siasatan kemalangan itu selain melakukan penyiasatan keselamatan dalam sektor penerbangan awam untuk memastikan keselamatan operasi dan orang ramai. China Eastern berkata punca nahas sedang dalam siasatan dan kemalangan sebegini lazimnya membabitkan pelbagai faktor. Sementara itu, pakar memberi amaran masih terlalu awal untuk membuat sebarang kesimpulan mengenai puncanya berdasarkan maklumat yang terhad. Operasi pasukan penyelamat di lokasi kejadian mendapati serpihan pesawat Boeing 737-800 itu berselerakan di kawasan lereng bukit. Operasi itu juga turut mengesahkan tiada mangsa yang ditemui selamat ketika ini. Penerbangan MU-5735 itu sedang dalam perjalanan dari bandar barat daya Kunming, ibu kota wilayah Yunnan, ke Guangzhou di wilayah Guangdong. Pesawat itu dilapor menjunam dari ketinggian lebih 20,000 kaki sebelum terhempas. Perkongsian media tempatan turut memaparkan rakaman kamera papan pemuka yang menunjukkan saat pesawat itu menjunam pada sudut 35 darjah secara menegak, namun rakaman itu tidak dapat disahkan. Nahas terakhir pesawat komersial di tanah besar China adalah pada 2010 apabila jet serantau Embraer E190 Hainan Airlines terhempas ketika menghampiri lapangan terbang Yichun dalam jarak penglihatan yang rendah, mengorbankan 44 daripada 96 orang penumpang dan anak kapal. 2 wanita maut ditikam dalam serangan di sebuah sekolah menengah di Sweden. Ketika kejadian, 50 pelajar didapati berada di kawasan sekolah dan mereka diminta untuk terus berada di kelas masing-masing sehingga keadaan selamat.
Serangan berlaku di Malmo Latin Sekolah iaitu sebuah sekolah tinggi di pusat bandar Malmo iaitu bandar ketiga terbesar di Sweden. Kedua-dua mangsa yang maut itu merupakan kaki tangan sekolah tersebut dan berusia lingkungan 50-an. Susulan kejadian itu, suspek berusia 18 tahun ditahan dan dipercayai bertindak seorang diri dengan bersenjatakan kapak dan pisau. Media tempatan melaporkan suspek telah bertindak menghubungi bantuan kecemasan dan mengaku melakukan pembunuhan itu. Polis dimaklumkan mengenai kejadian sekitar pukul 5.15 petang waktu tempatan dan memasuki perkarangan sekolah tidak lama kemudian. Motif kejadian masih disiasat. Indonesia membenarkan pelancong antarabangsa untuk memasuki negara itu tanpa perlu menjalani kuarantin. Ia susulan kejayaan program percubaan tanpa kuarantin selama 2 minggu di Bali, Batam dan Bintan. Bagaimanapun, pelancong yang memasuki Indonesia masih perlu menunjukkan keputusan negatif COVID-19. Menteri Pelancongan Sandiaga Uno dalam satu kenyataan berkata, dasar pengecualian kuarantin akan diperluaskan seluruh negara dan syarat kemasukan baharu bakal diumumkan pasukan petugas COVID-19. Pembukaan semula sempadan merancakkan kembali sektor perniagaan dan pelancongan serta membolehkan rakyat melancong ke luar negara dan kembali semula tanpa perlu menjalani kuarantin. Langkah itu juga bertepatan sempena persediaan Indonesia menjelang sidang kemuncak G20 pada November di samping membantu negara mencapai sasaran menarik kunjungan 3.6 juta pelancong asing tahun ini. Indonesia merekodkan 4,699 jangkitan baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif setakat ini lebih 5 juta kes. Bandar perindustrian di Jilin, China ditutup semalaman selepas merekodkan lebih 4,000 kes COVID-19 semalam. Tindakan itu dibuat bagi memenuhi strategi sifar COVID-19 ketika berdepan gelombang Omikron. Sebahagian besar kes COVID-19 dilaporkan di Bandar Jilin yang dihuni kira-kira 9 juta orang. China bertindak lebih agresif sejak beberapa minggu kebelakangan ini bagi menghapuskan kluster COVID dengan melaksanakan lockdown. Negara itu melaporkan 2 kematian COVID-19 Sabtu lalu, iaitu kematian yang pertama dalam tempoh lebih setahun. 从全省的病例来看，以轻型为主，占比达到了98%以上。医疗救治工作呢整体顺利。从目前新冠疫苗接种的情况看，我省60岁及以上老年人接种的比例还有一定的提升空间。建议呢，还没有接种疫苗的老年人要尽快的接种。 Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran mengenai risiko kepada pertumbuhan ekonomi yang bakal tercetus oleh penutupan berterusan ketika negara itu berusaha untuk pulih. Minggu lalu, Presiden China Xi Jinping sekali lagi menekankan keperluan untuk meminimumkan kesan pandemik COVID-19 namun turut menggesa agar China mengambil pendekatan semasa sifar COVID-19. Walau bagaimanapun, lonjakan Omikron memaksa pihak berkuasa membenarkan pesakit bergejala ringan keluar daripada wad disebabkan kekurangan katil. Sesetengah bandar seperti Shanghai bagaimanapun mengelak sekatan penuh dan sebaliknya mengenakan rangkaian sekatan bangunan individu. Semalam, pegawai wilayah Jilin mengumumkan ketibaan 10,000 obat oral COVID-19 Pfizer Paxlovid dan ia kali pertama digunakan di China. Minggu lalu, wilayah itu mengenakan sekatan perjalanan yang ketat, melarang penduduk tempatan meninggalkan bandar dan daerah mereka, manakala beberapa bandar telah menguatkuasakan perintah berkurung supaya kekal berada dalam rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru para majikan termasuk agensi kerajaan, JLC dan swasta untuk memanfaatkan peluang dan insentif yang disediakan di bawah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia kerana ia akan memberi manfaat yang besar kepada majikan dan pencari kerja. Dan sebelum berpisah, tepat 8.30 malam ini, jangan lupa tonton program Jiwa yang membawa topik disleksia, kekuatan tersembunyi bersama Ultimate. Dan sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.